Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera Mekmuri. Jadi untuk kelas hari ini kita mulakan dulu dengan kosakata. Okay, kosakata supaya mudah untuk kamu jawab soalan pemahaman contohnya ataupun soalan yang menanyakan maksud beberapa perkataan. Okay, jadi kita tengok kosakata hari ini. Cikgu akan share, cikgu akan kongsi 7 maksud dan juga contoh kosakata. Okay, jadi kalau kita tengok yang pertama, slide pertama, kosakata cikgu pilih perkataan sukaneka. Okay, sukaneka ni adalah salah satu kata nama. Jadi kamu sudah pernah belajar kan, kita ada beberapa jenis kata nama dan sukaneka ni adalah salah satu kata nama. Jadi apakah maksud sukaneka? Sukaneka adalah sukan yang pelbagai jenis. So kita sudah tahu apakah itu sukan. So sukan contohnya macam bermain badminton ataupun lari 100 meter. Tapi kalau sukaneka maksudnya kita ada pelbagai jenis sukan. Kita ada beberapa jenis sukan. Bukan hanya lumba lari, bukan hanya badminton, bukan hanya tenis. Okay? So sukaneka ada adalah campuran pelbagai jenis sukan dalam satu hari, dalam satu acara. So itu adalah sukaneka. Dia berbeza dengan hanya kalau kita bercakap tentang lumba lari, satu sahaja sukan. Jadi sukaneka contohnya ayat, pelbagai acara sukaneka diadakan bagi memeriahkan sambutan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan Kampung Keledek. Jadi ni maksudnya kita ada beberapa jenis sukan. Kita ada lumba lari. Okey, kita contohnya macam ni, kita ada lompat jauh contohnya, kita ada badminton contohnya pada bahagian petang. Jadi dia adalah campuran beberapa sukan dalam satu acara, contohnya sambutan Hari Guru. Jadi semua pelbagai sukan ni dia diadakan dalam contohnya satu hari ataupun sukaneka tu kadang-kadang dia boleh jadi 2 ataupun 3 hari. So dia adalah campuran beberapa sukan dalam satu sambutan, okay, dalam satu acara di sekolah contohnya. Jadi itu adalah maksud sukaneka. Ada banyak jenis sukan. Okay, jadi seperti biasa kalau kamu ada soalan boleh tanya cikgu. Jadi kita tengok slide yang seterusnya. Okay, so slide yang seterusnya cikgu pilih perkataan sepoi-sepoi. So sepoi-sepoi ni kadang-kadang dia akan ada dalam soalan objektif. Kadang-kadang juga kamu boleh guna perkataan sepoi-sepoi ni kamu boleh tulis dalam karangan. Contohnya kalau kamu buat karangan tentang percutian ataupun cuti akhir tahun, cuti sekolah contohnya, jadi kamu boleh gunalah perkataan sepoi-sepoi. So, jadi perkataan sepoi-sepoi ini adalah salah satu kata adjektif. Jadi cikgu saya pernah ajar kata adjektif adalah sesuatu yang menunjukkan sifat. Okay, dia menunjukkan sifat sesuatu objek. Contohnya macam benda itu cantik ke, ataupun benda itu tinggi contohnya, benda itu kecil contohnya tu adalah kata adjektif. So sepoi-sepoi ni dia menunjukkan sifat. Dia menunjukkan sifat contohnya angin. Okay, dia menunjukkan sifat angin yang tiup bersepoi-sepoi. Jadi sepoi-sepoi ni maksudnya adalah perlahan-lahan. Maksudnya dia bergerak secara perlahan-lahan. Contohnya kalau cikgu cakap tentang angin, jadi kalau angin tu bertiup sepoi-sepoi, maksudnya angin tu bergerak perlahan-lahan, perlahan-lahan. Dia bukannya yang terlalu kuat macam puting beliung gitu. Tidak, dia adalah sepoi-sepoi yang perlahan-lahan. Kalau kamu duduk dekat dekat sesuatu tempat, masa bila ada angin bersepoi-sepoi, jadi dia rasa macam sangat nyaman contoh. Okay, jadi ini adalah contoh ayat. Suasana di tepi sawah itu sangat nyaman kerana angin bertiup sepoi-sepoi. So sawah contohnya macam ni lah. Okay, sawah ataupun ni. Jadi contohnya kalau kamu duduk petang-petang gitu kan dekat tepi sawah, kalau kamu pernah balik kampung, kalau kampung kamu ada sawah, jadi kalau kamu duduk di tepi sawah, dekat rumah tepi sawah tu, kadang-kadang bila petang ada angin bertiup sepoi-sepoi. So maksudnya angin tu dia bertiup perlahan-lahan. Jadi dia rasa
nyaman lah. Dia bukannya macam angin tu bertiup kuat, kencang macam puting beliung. Tidak. Dia akan bertiup perlahan-lahan. Jadi rasa macam seronok dan juga nyaman bila duduk di tepi sawah petang-petang macam tu. Okay, jadi kita tengok kosakata yang seterusnya. Seperti biasa, kalau ada yang kamu tidak faham, boleh tanya cikgu. Okay, jadi kita tengok seterusnya. Ni mungkin kamu sudah pernah belajar. Okay, ni adalah laman sesawang. Okay, laman sesawang ataupun mungkin kamu pernah dengar lah internet, website. Okay, itu dalam bahasa English. Tapi laman sesawang adalah salah satu kata nama majmuk. Okay, salah satu kata nama majmuk. Kita sudah belajar beberapa jenis kata nama. Dan laman sesawang ni adalah salah satu kata nama majmuk. Jadi maksud laman sesawang ni adalah dokumen elektronik pada papan skrin komputer tentang sesuatu, iaitu mungkin dalam bentuk teks, maksudnya ada beberapa benda yang kamu perlu baca, okay? Ataupun dalam bentuk image, maksudnya dalam gambar. Okay? So, tu adalah laman sesawang. So, laman sesawang ni kadang-kadang dia ada tulisan yang panjang kamu perlu baca. Ataupun ada juga laman sesawang yang hanya menunjukkan gambar. Dia ada macam-macam. Okay? So, tu adalah laman sesawang. Laman sesawang, cikgu rasa lagi senang kalau kamu pernah dengar contohnya macam website, internet, tu adalah laman sesawang yang ada http www.com.my tu kan, itu adalah laman sesawang. Jadi contoh ayat sini, Ali membuka laman sesawang yang diberikan oleh gurunya, maksudnya guru di sekolah, untuk membuat rujukan kerja kursus yang diberikan. So kerja kursus ni macam adalah kerja lebih, bukannya kerja rumah yang kamu selalu terima. So, kerja khusus adalah kerja khas lah. Okay, jadi kerja khas yang diberikan oleh guru. Jadi, ada guru yang memberi laman sesawang. Contohnya, dia bagi link. Okay, dia bagi link http www.com.my gitu kan. Untuk Ali ni mencari maklumat lebih. Okay, mencari maklumat lebih untuk dia melakukan kerja khusus yang diberikan oleh gurunya. Maksudnya kerja khas yang diberikan oleh gurunya. Jadi laman sesawang ni kita ada beberapa jenis. Okay? Laman sesawang yang ada HTTP ni kita ada beberapa jenis. Contohnya kita ada pendidikan. So pendidikan ni kadang-kadang ada cara untuk belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, contohnya matematika, sains dalam laman sesawang khas untuk pendidikan. Ada juga kadang-kadang hiburan. Contohnya macam kamu ada laman sesawang yang kamu boleh tengok kartun contohnya, ataupun main game, contoh permainan. Jadi tu adalah laman sesawang hiburan, ataupun contohnya laman sesawang berita. So laman sesawang ni kadang-kadang yang kamu boleh tengok online gitu, kamu boleh tengok internet. Contohnya berita Esra Awani secara dalam website ataupun secara online. Jadi ada juga kadang-kadang macam TV3, Esra Awani secara online, secara laman sesawang. Jadi itu adalah laman sesawang. Okay. Jadi kita akan tengok yang seterusnya, ekspedisi. Okay, so ekspedisi ni mungkin kamu sudah pernah dengar banyak kali, buat karangan lagi tentang ekspedisi. Jadi kita akan belajar balik. Apakah itu ekspedisi? So, ekspedisi ni dia jatuh dalam kategori kata nama. Okay, so ekspedisi ni adalah salah satu kata nama. Maksud ekspedisi ni adalah perjalanan atau kepergian ke sesuatu tempat. So, maksudnya ekspedisi ni adalah kita ingin pergi contohnya dari A ke B. Okay, maksudnya kita ingin pergi dari satu tempat ke sesuatu tempat. Okay, dia tidak semestinya perlu pergi terlalu jauh, tapi yang penting ekspedisi ni adalah macam satu aktiviti yang kita boleh lakukan sendiri ataupun ramai-ramai. Kita pergi dari satu tempat ke suatu tempat. Tidak semestinya kita kena pergi dari satu negara ke satu negara yang lain, tidak semestinya. Tapi kita pergi dari satu tempat ke satu tempat. Jadi contoh sini, Hakim dan rakan-rakan
yang melakukan ekspedisi ke seluruh pantai timur dengan berbasikal selama seminggu. Okay, jadi maksudnya Hakim dan rakan-rakannya ni dia pergi dari satu tempat ke satu tempat iaitu pantai timur dengan berbasikal. Okay, so contohnya macam pelajar-pelajar ni lah. Okay, ni bukannya ni diorang berbasikal berekspedisi menggunakan basikal. Maksudnya diorang pergi satu tempat ke satu tempat ke satu tempat ke satu tempat menggunakan basikal. Jadi itu kita boleh pergi dari tempat yang jauh ke tempat yang terlalu jauh, tapi ekspedisi juga boleh menjadi dari satu tempat yang dekat. Okey, tidak semestinya kita kena pergi dari satu negara ke negara yang lain baru diiktiraf sebagai ekspedisi. Tidak semestinya. Ekspedisi kadang-kadang kita boleh pergi tempat yang dekat pun. Contohnya kalau kita pergi dengan kawan-kawan kita ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu contohnya. Gunung Kinabalu tu dekat kan? Tu masih juga dikategori sebagai ekspedisi. Tidak semestinya dia kena pergi tempat yang jauh. Jadi contohnya macam orang ni dia ekspedisi mendaki gunung. Okay, jadi dia beramai-ramai. Mungkin dalam 2 hari, 3 hari, 4 hari ramai-ramai. So itu adalah ekspedisi dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang ada tujuan. Okey, tempat tuju mereka. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya ni kita ada risalah. Okey, risalah mungkin kamu sudah pernah dengar perkataan ni ataupun kamu sudah pernah dapat. Okey, risalah. So risalah ni kadang-kadang paling senang kita jumpa apabila contohnya macam ada orang datang ke sekolah ataupun ada satu syarikat datang ke sekolah, dia orang akan bagi risalah. Ataupun kadang-kadang kalau contohnya Menteri Kesihatan datang ke sekolah kamu, dia akan bagi kamu risalah kesihatan yang berkaitan kesihatan. Ataupun paling senang lagi, kalau kamu pergi ke mall contohnya dengan ibu bapa kamu, ibu ayah kamu, kadang-kadang kamu akan dapat risalah tentang kedai baru contohnya ataupun kedai makan yang baru. So risalah adalah macam satu pamphlet, satu kertas yang akan diberikan oleh pekerja-pekerja kepada orang-orang, okey, supaya orang-orang akan lebih tahu tentang contohnya kesihatan ataupun contohnya kedai baru yang buka ataupun kedai makan yang baru dibuka. Jadi itu adalah risalah. Dia akan bagi kamu, dia akan cakap, datanglah ke kedai kami. Maksudnya dia akan bagi kamu kertas. Itu adalah risalah. So risalah ni adalah salah satu kata nama. Okay, so maksud risalah adalah kertas edaran tentang sesuatu perkara secara ringkas. So maksudnya satu kertas akan diberikan. So satu kertas kecil ataupun satu kertas dia lagi kecil daripada A4 paper. Soalnya dia akan bagi kertas tu dekat dalam mall ke untuk terangkan yang ni ada kedai baru, ni ada kedai makan baru, ni ada kedai mainan baru contohnya. Ataupun kalau ada syarikat pergi ke sekolah kamu contohnya, dia ingin beri kamu maklumat tentang kesihatan, dia akan bagi kamu risalah supaya kamu boleh baca lah, kamu boleh beritahu ibu ayah kamu. So risalah tu sebenarnya dalam bentuk kertas, dalam bentuk pamphlet. So contoh ayat sini, Siti sedang meneliti risalah tentang bahagian pemakanan dan kesihatan. So contohnya macam ni lah, ini adalah risalah kesihatan contohnya ataupun risalah pemakanan. Jadi contohnya Siti ni dia menerima risalah daripada seseorang contoh. Jadi dia akan baca dan ini mempunyai maklumat yang ringkas. Dia tidak akan letak terlalu banyak dekat atas risalah ni. Dia hanya maklumat ringkas sahaja supaya dia akan lebih faham tentang produk yang dijual ataupun kesihatan yang kita perlu tahu. Okay, so itu adalah risalah. Dia dalam bentuk selalunya kertas. Okay, jadi kita tengok yang terakhir. Kita ada lagi satu. Okay, ada lagi dua. Pemborong. So, pemborong ni maksudnya orang yang membeli secara besar-besaran. Okay, membeli secara besar-besaran. Contohnya, pemborong itu menghantar
barang-barang kepada peruncit. So pemborong ni maksudnya orang yang akan membeli secara banyak. Dia akan membeli secara banyak. Contohnya kalau kita dekat kalau kita pergi keluar dengan ibu ayah kita, kadang-kadang kita akan beli gula mungkin 2 kilo contoh. Itu adalah barang yang selalu kita biasa beli. Tapi pemborong ni dia akan beli secara besar-besaran. Dia akan beli terlalu banyak. So, contohnya macam kita tadi, kita beli gula mungkin 2 kilo. Mungkin 2 paket macam ni. Tapi kalau untuk orang yang pemborong, dia akan beli banyak. Dia akan beli banyak. Berpaket-paket dan dia akan hantar kepada peruncit. Dia akan hantar kepada kedai-kedai. Dia akan hantar kepada supermarket kecil, peruncit-peruncit yang kecil dalam bentuk yang banyak. Contohnya, dia akan hantar 100 kotak minuman contohnya, ataupun 100 kotak gula, ataupun 100 kampit beras contohnya. So, itu adalah pemborong. Orang yang akan membeli secara besar-besaran dan dia akan hantar kepada peruncit-peruncit kecil-kecilan ataupun supermarket contohnya. Dalam bentuk yang besar, dalam kuantiti yang banyak. So, itu adalah pemborong. Jadi, yang terakhir kita akan tengok salah sila. Okay, kita akan tengok yang terakhir adalah salah sila. Maksud salah sila ni adalah daftar keturunan keluarga. Ataupun ayat yang paling senang adalah asal usul seseorang. Maksudnya kita boleh tengoklah orang tu berasal dari mana. Okay, berasal dari mana dan bagaimanakah dia lahir contohnya dekat bumi ni. Jadi contoh ayat Maya menerangkan tentang salah sila keluarganya di hadapan kelas. So contohnya macam ni adalah salah sila. Okay, salah sila keluargaku. Maksudnya kita ada moyang. Kita ada beberapa moyang. Lepas tu kita ada datuk, kita ada nenek, kita ada ayah kita. Barulah ni kamu. So kita juga ada datuk, kita ada juga nenek dari bahagian ibu kamu. Barulah ada kamu. So tu adalah salah sila. Okay, asal usul seseorang. Maksudnya sini kita mestilah ada moyang kita mesti ada datuk, kita mesti ada ayah, kita ada ibu, barulah ada kita. So tu adalah maksud salah sila, keturunan ataupun asal usul dari mana. Okay, jadi ni dia menerangkan dekat hadapan kelas lah. Sini nenek moyang contohnya, yang ni, lepas tu dia ada datuk, dia ada nenek, lepas tu ni nama ayahnya. Okay, ni adalah datuk dan nenek, dan ni adalah nama ibu, dan ni adalah nama pelajar tersebut. So tu adalah salah sila. Okay, salah sila keluarga contohnya. Asal usul seseorang. Okay, jadi seperti biasa kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp ataupun juga dalam komen.